إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. كان syahdan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Artinya tiada sesuatu yang seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iaitu Allah Ta'ala itu yang amat mendengar lagi maha melihat. Di sini sifat yang besar di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah ketiadaan keserupaan. Sebab itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ajzu an idraki idrakun, al-ajzu an idraki idrakun. Lemah daripada mendapat itulah pendapat. Faham tu? Lemah daripada mendapat itulah pendapat. Maksudnya apa? Lemah daripada kita nak mentasyabuhkan, nak menyerupakan, arti tak ada jalan. Nak ada keserupaan Tuhan dengan makhluk, tak ada jalan. Itulah mendapat. Dan kalau kita dapat serupakan lagi Tuhan dengan makhluk, ya, dia duduk atas aras ke, itu bukan, ya, Wahabi Imaman. Duduk Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan duduk mana? Ya. Tiap-tiap tempat, tiap-tiap masa itu muhal atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak dikait. Allah Ta'ala laisa muqayyad bizaman wal makan. Allah Ta'ala tidak diikat dengan masa dan tempat. Sebab masa dan tempat adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bijismin musawwar. Ni uslub cari Imam Ghazali bawa. Laisa bijismin musawwarin. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah ia berjisim, ya, yang berupa. Jisim, perempuan yang bising, simbang lagi. Allah Ta'ala tu laisa bijismin musawwar. Dia bukan jisim yang boleh ditasawurkan, dirupakan. Jisim ada benda yang mengambil lapang, yattakhis farak ni. Tiap-tiap benda syai'un yattakhis, ya, yang mengambil akan lapang, ruang kosong, itu dipanggil jisim. Maka kalau iktibar jisim tu boleh belah bagi, itu dipanggil jisim jauhar murakkab. Kalau jisim tu tak boleh belah bagi, dipanggil jisim jauhar fardi. Walhasil tiap-tiap jisim adalah dia ni mengambil lapang. Maka bila Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa bijismin, dia tidak mengambil lapang. Sebab kalau dia mengambil tempat, bermakna apa? Kalau dalam bab wahdaniyat dia cacat. Bab wahdaniyat mana esa. Kalau tempat bermakna sudah dua. Dia satu tempat, satu qadim. Zat qadim, tempat menjadi qadim. Itu muhal, mustahil atas Allah SWT yang sedemikian. Jadi Allah Ta'ala bukan cara kita. Yang senang paling ringkas, tiap-tiap sifat yang layak dipakai oleh makhluk, Allahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala mukhalafah tak sama benda itu. Itulah kehaibatan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat, ya. Tidak ada satu jalan keserupaan. Sebab apa tak serupa? Sebab hakikat lain. Kita tak ada apa pun, terang, tak ada payah mana. Hakikat kunhi tak sama. Hakikat makhluk adalah mungkin, hakikat Allah adalah wajib. Benda wajib wujud dengan mungkinan wujud. Maka tidak ada jalan, satu jalan zat, sifat, afal, tak ada jalan mumasalah. Dia tetap mukhalafah. Itu dia. Habis. Kemudian ta'ala Allahu 'anil intiqalat wal harakat wal hulul wal aqtar wal jihad. Ta'ala Allah, mana maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada intiqal, berpindah, ya, berpindah dan bergerak dan mengambil tempat, dan bertempat yang tertentu pada suatu benua, berpihak dengan pihak yang tertentu, depan, belakang, kiri, kanan. Itu semua sifat yang layak dipakai oleh makhluk. Itu ringkasnya.
Ya, segala tempat, segala pihak itu adalah benda yang layak dengan makhluk yang baharu. Maka tak sesuai dengan zat yang qadim, yang sedia kala, yang dia bersifat dengan caranya tersendiri. Ya, itulah dia tidak ada keserupaan dengan makhluk. Ni ada saya dengar pula YouTube dia kata kosong, Tuhan tu kosong. Wah, kosong apa benda pula kosong? Macam-macam ilmu dan ni. Tapi kalau ulama bawa tu dia ada isyarat, dia faham makna dia tu. Ya, makna amak kosong itu bukan makna diri dia tu kosong kan. Maknanya dia tidak ada jalan serupa dengan makhluk. Ya, tidak ada makna kosong, makna tidak ada jalan serupa dengan makhluk. Tidak ada satu wajah pun. Zatnya, sifatnya, af'al dia tidak ada wajah tasyabbuh dia. Dia tetap mukhalafah ni. Jadi Allah Ta'ala maha suci daripada pindah, intikal. Ya, makhluk dia berpindah. Ya. Sebab keadaan makhluk ni alam, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadisun al-alamu hadis. Mana kita tahu alam ini baharu? Sebab di antara dia berpindah. Sebab sifat alam dalam ilmu mantik dia panggil al-alam mutaghayyir. Alam dia berubah. Ya, apa makna alam? Ma siwallah, lain daripada Ta'ala itu alam, bukan alam dalam ilmu sains. Itu sempit. Alam dalam ilmu sains ni, alam ni sempit. Dan alam ialah benda yang lain dari Tuhan. Makhluk dipanggil alam. Sebab apa dipanggil alam? Sebab dia istiqaq di kalimah alamah. Alamah mana tanda. Jadi alam sekalian ni dipanggil mazhar, sebagai cermin. Ulama usuluddin panggil dalil. Ia dipanggil menunjuk pada madlul. Maka alam ini dipanggil iaitulah alamah, menjadi tanda. Dia menunjuk kepada kewujudan zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Ya, jadi makna alam dipanggil sebagai tanda. Jadi kalau kita lihat pada alam, tidak nampak kepada mujid, kepada fa'il hakiki, maka mana hati itu maknanya buta wal ayazabillah. Ya, marra al-kaun walam yashadhu fihi au indahu au qablah. Dalam hikam Allah tak sebut. Barang siapa membuka mata luar dipandang kepada makhluk ni, tiba-tiba mata dalam ni tak buka, maka terbutalah mata hati dia. Bahaya yang amat besar bila kita memandang satu mata. Akhir zaman ada makhluk satu mata, Dajjal macam tu. Dia pandang apa satu mata. Kita jangan pandang satu mata. Dua, mata luar dan mata dalam. Mata luar memandang asar, mata dalam memandang muasir. Asar bermakna kesan. Kita semua makhluk ni dipanggil asar, mana kesan daripada ta'alluq, ilmu, iradah, kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada satu makhluk terlepas daripada taksisul iradah dan taksirul kudrah. Penentuan iradat di azal siap. Ya, tak ada siapa terlepas tu. Mana kita ni terikat. Jadi kita kena pandang keterikatan seluruh makhluk dengan Allah Ta'ala. Itu yang paling penting sekali. Tiba-tiba kita pandang pada kesan, tak nampak muasir. Kalau dia berjalan di hutan, dia nampak tapak gimau, dia menonong ke depan. Dan itu tanda dia tak kenal. Kalau dia kenal nampak tapak, dia dah beranjak, dia undur belakang. Itu tanda kenal. Sebab tapak itu panggil asar. Ya, muasir dia yang memberi kesan kepada dia. Kalau gimau dengan tapak tu harimau. Begitulah seluruh alam dia panggil asar, kesan kejadian Allah Ta'ala. Maka kenapa bila tengok pada mata buta panggil kalau tak nampak? Sebab kalau dia buka je mata luar, mata dalam dia tak pakai, itu bahaya besar. Dia akan jadi khayal dan akan jadi lalai ghaflah. Habis. Jadi kaedah kita apa? Al-alam mutaghayyir. Alam ni berubah. Ya, satu keadaan dia berpindah dan berubah tempat dan sebagainya. Maka kaedah kita wa kullu mutaghayyirin hadis. Tiap-tiap benda yang berubah dipanggil baharu. Maka al-alam hadisun, natijah dia. Alam adalah baharu. Apa makna baharu? Baharu makna ma sabaqahul adam wa lahikahul adam. Mana benda yang wujud dia didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung balik dengan ketiadaan. Itu dipanggil hadis. Kalau banyak dipanggil hawadis, tu jamak ni. Hadisun hawadis. Jadi Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis. Allah Ta'ala tidak ada persamaan dengan segala makhluk. Ya, sebab makhluk adalah kewujudan dia arid. Kewujudan Allah Ta'ala asli. Wujud Allah Ta'ala asliyun, asal. Memang wujud di dunia. Ada pun makhluk tak? Bukan asal. Asal kita adamun, ketiadaan. Jadi datang bau ni semua bau datang je.
ya, ditaksiskan dengan rahmat kasih sayang Tuhan, dapatlah kita menumpang sementara Tuhan. Best. Jadi boleh kena hakikat tak sama, maka tidak ada jalan bersama. Hakikat Allah wajib wujud. Wujudan dia wajib. Apa mana wajib sini bukan wajib syarak ni. Ini wajib akli. Dengan mana ma la yutasawwaru fil akli adamuhu ay intifa'uhu. Barang yang tak diterima oleh akal ketiadaan dia. Ya, mana tak berlaku begitu akan tak terima. Kata tak ada Tuhan tu akan tak terima. Dia mesti maujud. Ada pun makhluk harus. Apa makna harus? Ma yasihu fil aqli adamuhu wujudu adam. Benda yang harus boleh terima, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Jadi dengan rahmat Allah Taala kita diberikan nikmat besar di antara al-ijad. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat Tuhan mengadakan dan diberi madat senapas dibantu. Tu. Habis. Jadi Allah Ta'ala Ta'ala Allah Maha Suci. Mana Tuhan takhallus, dia terlepas daripada sifat makhluk, intiqal, harakat, hulul, aqtar, jihah. Itu semua sifat-sifat yang dipakai oleh makhluk. Berpihak, bergerak, ada tempat. Itu semua maknanya makhluk. Sifat makhluk. Maka Allah Ta'ala bukan sedemikian. Dia dengan cara sifat yang qadim, yang maha dahsyat. La yahwihi makanun. Tiada meliputi akan Allah Ta'ala oleh tempat. Ya, kalau dia maknanya meliputi tempat, maka dia dikawal. Mustahil Tuhan dikawal, dia yang mengawal, bukan dia dikawal. Ya, dan dia tidak dikawal oleh masa dan tempat. Itu semua sifat-sifat makhluk. Dan tiada menentu Allah Ta'ala akan zaman. Wala yakhussuhu zaman. Dan tidak menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Maknanya bukan Allah Ta'ala diliputi oleh masa, dulu, kini, selama, sekarang ke bila, tak. Sebab tu dengan Tuhan jangan tanya bila dan dengan di mana. Ya, tak boleh tanya di mana atau bila masa tadi. Itu soalan tak layak dengan Tuhan. Soalan di mana dan bila itu soalan bagi makhluk saja. Awak datang dari mana? Awak duduk di mana? Bila masa awak duduk sini? Itu semua soalan untuk makhluk. Tak layak bagi Tuhan. Sebab Tuhan bukan diliputi oleh masa. Ya, dan bukan dikawal oleh masa. Dan dia tidak dirangkum oleh zaman dan juga makan tempat. Ya, itu. Maka kalau atas arash tempat tak panggil. Bertempat tak? Tempat tak arash. Qasir Nuruddin pula kata kalau Tuhan kau duduk atas arash. Arash ni baharu. Sebelum ada arash duduk kat mana dia? Duduk kat rumah kau kata. Ya, itu semua soalan karut panggil. Ada kata Tuhan atas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa dengan istiwa. Ya, istiwa tu makna memerintah, puluh-puluh makna di itu. Ya, bukan makna besi dia duduk macam kita ni, kacau dia dah tasyabuh. Dia jadi kafir musyabbihah kalau menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Habis tu. Itu kita pandang apa tuan ni? Kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat tengok sifat ini. Tak ada satu jalan persamaan kita dengan dia. Sebab kita adalah makhluk yang fakir, yang hina, yang berhajat, terikat dengan dia. Dan tiada menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Mana Allah Ta'ala tidak diikat oleh masa dan tidak diikat dengan tempat. Kana qabla an khalaqa zaman wal makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Adalah Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa menjadi akan zaman dan tempat. Mana Allah Ta'ala itu mawjud, ada ya sebelum ada tempat. Sebelum dijadikan tempat dan masa. Itu dia. Dan adalah Allah SWT sekarang atas, itulah ada sedia, tiada berubah-ubah daripada sedianya. Allah Ta'ala al-an sekarang ala ma alaihi kan, di atas barang yang dulu. Ya, Tuhan kekal dengan sifat kesempurnaan tak berubah. Sebab tu ada orang tanya, ya, dia bergurau tapi cakap dia betul. Tuhan dengan kita siapa tua? Dia pun jawab. Puan tu orang jawab, Tok Guru jawab, Tuhan dengan kita tua. Orang betul panjat, Tok Guru ni betul. Ya, macam mana kata tua? Yang menerima tua muda adalah makhluk. Tuhan tak ada tua, tak ada muda kat dia. Faham tu maksud ni? Tua muda ni ibarat masa. Dia duduk baru datang dunia dipanggil muda. Bila dah lama dia panggil tua. Dekat nak sumbat kubur dipanggil bangka, tahu. Tua bangka, badan pun bau tanah. Tu malaikat maut sentap. Habis. Jadi maknanya Tuhan tidak dikawal oleh tua muda. Tua muda bukan sifat dia. Itu adalah sifat makhluk yang berubah daripada kecil
kemudian muda, dewasa, tua, kemudian seterusnya habis terus. Itu sifat perjalanan insan, makhluk yang dijadikan yang bersifat dengan segala kekurangan. Syahadan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf, yang akil, berakal, balik mana sampai umur, itu dipanggil mukallaf. Bila akil dia berakal, maka ada hukum taklif, hukum Tuhan memberati hati, mana dia menanggung hukum wajib, haram, wajib, sunat, makruh, haram, harus semua ditanggung hukum tu, buat ditanggung. Wajib apa sini? Mengetahui. Ini wajib syar'i. Apa makna wajib syar'i? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberikan pahala ganjaran besar bila dilakukan dan azab besar bila ditinggalkan. Buat dapat pahala orang panggil, tinggal berdosa. Itu makna istilah wajib. Kemudian cedera dalam masalah usuluddin dia bahaya. Cedera fiqh tu bahaya. Usuluddin lagi baik sebab dia dengan ketuhanan. Kalau maknanya dia tidak selesai mengenal Tuhan, maka ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat tak terima Tuhan. La yasihul ibad, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah mana tidak diterima ibadat melainkan dia kenal siapa Tuhan dia. Kalau dia tak kenal Tuhan, dia sembah siapa tuan? Maka mengenal yang kita mengaji sifat 20 tu, kenal lah tu. Bukan kenal mana sampai payah sangat. Membezakan antara qadim dengan muhdas, antara dia dengan makhluk, dengan hujah Quran dan hadis-hadis dan perbahasan ulama. Alhamdulillah. Baik. Batu disebut dalam kitab Usulut Tahqiq, dalam pusat apa ni, pusat 13 ada. Man lam ya'lam ma'nahuma fahuwa kafirun mukhalladun fil nar wa in shalla wa sama ramadan wa hajjal baitil haram. Kita masa duduk ngaji mengajar Kelantan daripada Terengganu, ingat gini dan gerun dengan keluarga kita kan, ibu bapa kita, kaum keluarga kita, kalau tak kenal akan berbahaya. Tu kita pun ambil keputusan balik kampung. Mengajar sikit sebanyak yang kita boleh lah kan, memberi penangan supaya dia kenal Tuhan. Baik ke tak kenal kan? Man lam ya'lam ma'nahuma, siapa yang tidak mengetahui makna kedua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa makna la ilaha illallah? Apa makna? Tiada Tuhan melainkan. Itu bukan makna, itu artinya, translate daripada Arab Melayu je. Makna lain, makna yang tersirat di dalam tu. Wa man lam ya'lam ma'nahuma, siapa yang tak mengetahui makna kalimah syahadat, maka orang tu hukum dia fahuwa kafirun, kafir di sisi Allah Ta'ala. Mukhalladun finnar, kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa in shalla, walaupun dia semayang. Wa sama Ramadan, walaupun dia puasa bulan Ramadan. Wa hajjil baitil haram, dia pergi haji dah, duit banyak, tiap-tiap tahun pergi haji. Tambah umrah lagi, sampai unta berjemur tengok muka. Si muka kau umrah Tuhan kau tak kenal dia. Wa in shalla wa sama Ramadan wa hajjil baitil haram, walaupun dia pergi Mekah pergi haji. Kafir di sisi Allah kekal dalam neraka, tak gerun tuan. Apa makna dia? Makna yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Mana siapa yang mengaji sifat 20, mana dia dah ada makna tu. Cuma dia faham uraian dia, situ maksud dia. Maksud makna daripada kalimah la ilaha illallah, makna la ilaha illallah apa makna dia? La mustaghnan an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma adah, bau isbat illallah. La ilaha, tiada Tuhan. Itu. Apa makna Tuhan? Yang kita kata Tuhan, apa makna Tuhan? Tuhan ialah zat yang mana dia ni tidak, mana dia tidak berhajat kepada yang lain. Satu makna. Yang kedua, segala yang lain semua berhajat dan terikat dengan dia. Itu makna ketuhanan. Dipanggil mana al-ilah. La ilaha, tiada Tuhan. Apa makna Tuhan? Tuhan itu diambil daripada ayat ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Satu makna. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu makna kedua. Ya ayuhan nas, hai manusia, Tuhan kata antumul fuqara, kamu fakir kepada Allah. Mana makhluk semua fakir. Maka di sini ulama keluarkan apa makna fakir? Iftiqaru kulli ma siwa ilai. Fakir mana berhajat, terikat segala sesuatu dengan Allah Ta'ala.
Satu makna. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala maha kaya. Daripada kaya tu dikeluarkan makna istighna ila angkul lima siwa. Maknanya bila sebut Tuhan, mesti dua sifat dekat dia. Kalau dua makna tak ada, itu bukan Tuhan, itu hantu. Pusing balik jadi hantu. Tuhan jadi hantu. Ya, dua makna tu mesti ada. Maknanya bila sebut Tuhan, dia makna dia adalah zat yang tidak terikat dengan sesiapa, tidak memerlukan kepada siapa, ya, tidak berhajat dan tidak bersandar kepada sesiapa. Maka siapa ada sifat macam ni? Ada. Semua makhluk berhajat. Awal-awal berhajat kita daripada adamun, ketiadaan. Bila tak ada, nak pergi kepada menyeberang kepada wujud, ada, ya, dia yahtaj ilal fa'il, dia berhajat kepada penjadi. Situ dah habislah. Tiap-tiap baharu confirm dia berhajat. Nikmatul ijad dia ada. Ya, maknanya bila sebut Tuhan, dia tidak berhajat kepada sesuatu, pada siapa pun. Makna kedua pula, iftikar kulli ma siwa ilaih. Semua kena tertambat dengan dia. Semua terikat dengan dia. Kalau ada satu benda je sebesar zarah, sebesar atom, dia ni tak terikat dengan Tuhan. Jawab dia apa? Batal makna ketuhanan. Batal makna ketuhanan. Itu makna Tuhan, mesti semua berhajat terikat dengan dia. Sebab itulah bila kita zikir, betul-betul kita perhati makna yang pertama ni je. La ilaha, tiada Tuhan, dengan makna tidak ada zat, dia ni tiada berhajat pada siapa, sebaliknya semua terikat dengan dia. Ni besar ni. Semua terikat dengan dia, tak ada satu pun boleh lepas pada Ta'ala. Maka kalau kita lazim betul-betul, sebab tu Rasulullah kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid, maintain iman kamu dengan tembakan kalimat tahlil la ilaha illallah. Bila kita sebut aja, kita akan kenal tiada Tuhan melainkan dia. Makna Tuhan apa? Tiada zat, makna tiada yang dia ni tidak berhajat pada sesiapa, tak terikat. Sebaliknya yang lain semua terikat pada dia. Bila yang lain semua terikat dengan dia, kita akan mantap benda tu sampai kita rasakan naik nafi isbat yang kedua. Ya, bila semua terikat dengan dia, mana dialah fa'il yang hakiki. Mana pergi mana la fa'il illallah. Tiada pencipta, tiada yang membuat melainkan dia. Ya. Dan bila kita faham bahawa semua daripada dia sebenarnya yang melakukan segala-galanya, gerak diam wujud kepada Adam, Adam kepada tak ada, kepada ada, dah ada pula di mati, semua urusan dia, maka taraf kewujudan dia bukan kewujudan biasa. Zat yang bersifat ketuhanan ni, dia punya wujud bukan wujud biasa. Wujud dia wujud yang luar biasa. Wujud biasa apa? Wujud biasa muqayyad. Wujud makhluk ni semua muqayyad, mana wujud yang terikat dengan kuasa besar itu Allah Ta'ala. Adapun wujud dia luar biasa, bukan wujud dia muqayyad, dia wujud yang mutlak, wujud yang tidak diikat dengan sesiapa. Ya, maka wujud ini dikata wujud yang hakiki. Lawan hakiki majaz, sandar je nama. Kita ni ada sandar je, hakikatnya tak ada kan. Ni ada ni, ini ada pada zahir bayangan ni. Faham bayang? Tuan-tuan ada bayang tak jalan kan? Ya, kalau tak ada bayang tu kena tengok makhluk mana pula. Baik, sekarang antara tuan-tuan dengan bayang tuan-tuan, bayang tu ada tak? Ada. Nampak tak? Nampak. Dia terikat tak? Dia terikat dengan siapa? Dengan kita. Kita bergerak, dia bergerak. Kita diam, dia diam. Jadi maknanya wujud bayang terikat dengan kalau kita nisbah kita dengan bayang kita, maka wujud kita di wujud bayang tu muqayyad, dia terikat dengan tuan dia. Tuan dia bergerak, dia bergerak. Tuan dia diam, diam. Kalau tuan-tuan bergerak, dia diam. Tuan-tuan diam, dia bergerak. Itu tak lama lagi. Jadi maknanya, bila wujud yang macam ni, wujud yang bersandar, wujud yang terikat, maka kita sendiri pun tak kira wujud dia. Betul? Tuan-tuan datang rumah sahabat, ya, beri salam, waktu malam, dia punya spotlight suruh kat tuan-tuan keluar bayang tuan. Kan? Dia tanya berapa orang datang. Kita pun kata 2. Mana? Tu bayang tu. Engkau ni gila panggil. Pandai kita kata gila. Sebab kita tak nak kira bayang. Maka kalau tuan-tuan nampak makhluk tak nampak tuan-tuan, tuan-tuan pun gila juga panggil. Bayang.
Apa makna bayang? Benda yang menunjuk kepada Tuhan dia. Bayang tu dipanggil dal, Tuhan dipanggil madlul. Makhluk semua dipanggil dalun, benda yang menunjuk. Yang ditunjuk apa? Madlul huwallahu ta'ala. Jadi kalau ditunjuk seolah-olah semua alam ni berkata Allahu mawjud yattasif bisifatil kamalat. Lau lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Seolah-olah semua alam ni berkata Allah mawjud, Allah Ta'ala itu ada, bersifat dengan segala kesempurnaan. Kalau tidak sedemikian, aku semua pun tak ada. Itu maksudnya. Jadi kewujudan alam tu terang, ya, membayangi akan kewujudan Allah. Sebab lagu Sufi kata wujudku bayanganmu. Itulah dia. Ya, wujudku bayang, bukan bayang macam bayang kita ni. Bayang ni sebab apa? Bayang menunjuk. Jadi wujud makhluk menunjuk kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau pandang makhluk, ya, tiba-tiba tak terasa lagi kewujudan kebesaran dia Maha Agung, sila menangis banyak-banyak dengan Tuhan. Ya Allah, gelapnya hati hamba, butanya hati hamba, ya, minta Tuhan buka. Ya, jangan tak perasan dan wujud kita dengan wujud dia, itulah beza. Jadi bila kita buat nafi isbat la ilaha illallah sampai terperingkat dia kata la mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud tapi wujud yang sebenar. Apa wujud sebenar? Wujudul mutlak. Wujud yang tak terikat dengan siapa. Tak ada macam tu melainkan Allah Ta'ala. Ya. Sebab kalau tidak begitu, kalau wujud Tuhan tidak mutlak, bermakna dia sama tarak dengan makhluk. Maka sama dengan kita. Jawab bila makhluk, alam ni tak akan ada kan? Ya, alam ni tak boleh berubah dari tak ada kepada ada, daripada ada ke tak ada, dan segala benda yang berlaku tak boleh, melainkan yang ejaz dia mesti zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Ya, selain dari dia dia tak boleh memberi taksir. Kesan dia tak boleh begini. Semua atas jalan sebab itu Tuhan jadikan. Ya, kalau tuan-tuan boleh taksis menentu hakikat, tak ada seorang sakit tuan-tuan. Siapa nak sakit? Tapi apa yang kena? Sebab ulama Sufi kata aku cukup kena Tuhan dengan dua je. Yang aku nak tak dapat, yang aku tak nak aku kena tanggung. Dah aku tahulah ada kuasa di sebalik. Sakit siapa tak nak, problem siapa nak, masalah siapa nak, tapi kenapa kena tanggung? Kemudian benda yang kita nak pula, nak tak dapat, cukup lah tu. Tu ada tanda kuasa besar. Tuhan tunjukkan kepada kita supaya kita kenal, diberi dan ditarik. Maka dalam hikam kata apa? Mata a'taka ashadaka birrah wa mata mana'at ashadaka kahra fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Ya, mata a'tak, bila mana dia beri kita, sebenarnya apa tu? Dia suruh kita pandang zat dia yang bernama al-bir, pemberi ihsan. Wa mata mana'at, bila dia blok tak dapat pula, ya, sebenarnya apa? Dia tayang pada kita nama dia zat yang bernama Al-Qahar, yang maha keras. Dia kata tak dapat. Dia kata mati. Jadi fi kulli zalika, dalam dua-dua keadaan dia bagi atau dia tarik. Apa hikmat sebenarnya? Muta'arifun ilaih. Dia nak menta'aruf, memperkenalkan diri dia kepada kita. Jadi sila kenal Tuhan dalam menerima nikmat, dan sila makrifat akan Allah dalam bila nikmat kita ditarik. Jadi dan tiap-tiap nafas kita kenal Tuhan. Itulah hikmat fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas manusia tak lari pada nikmat atau bala. Dia sila kenal la ilaha illallah, tiada bersifat ketuhanan. Sila pandang rohani kita kepada kewujudan zat yang mutlak dalam tiap-tiap nafas, mana dalam tiap-tiap keadaan. Sama ada sihat, sakit, senang, susah dan segalanya. Jangan putus. Sebab kita tak pernah, Tuhan tak pernah putus dengan kita. Pada kerat di kita kan habis terus. Ya, itu rahsia makna kita mengenal makna. Jadi bila istighna terkaya, maka ulama masukkan dalam tu ada 11 sifat. Ya, akan belakang dibahas ni. Dan dalam iftikar 9. Dimasuk atas jalan dimniyah terkandung. Maka 11 dengan 9 jadi berapa? 20. Itu sifat 20. 20 sifat ni ulama makna usuluddin telah ijtihad. Cukup dengan 20 ni kita kenal Allah Ta'ala. Cukup. Sedangkan sifat dia lebih banyak. Macam kita jugalah. Nama sahabat kita Muhammad, kan? Kita kenal dia berapa sifat? Kadang 2-3 sifat dia. Dengar dia batuk, tengok tu Muhammad, kan? Tengok dia jalan, kita dah kenal lah. Dia bercakap, so Muhammad. Tak payah nak tunggu dia berdiri, ukur badan dia, ya kan? Tengok mata dia, kau betul tak Muhammad? Telinga kau ni, kau ni gila kata. Ya, kau sejak bila kau berubah ni? Kau tak kenal aku, si anak ukur apa tinggi aku semua, kan? Memang ada sifat dia banyak.
Ya, daripada ujung rambut sampai ujung kaki tu kan beratus sifat dia tuan-tuan. Kan? Tapi tak payah banyak-banyak, 2-3 sifat je dah kenal dia. Itu maksud dia. Jadi dengan 20 tu cukup. Ulama kata boleh kenal. Cuma Wahabi kata tak ada sifat 20 kurang. Sebab Wahabi ni bodoh kan. Ya, dia gila kan. Jadi habis tu. Ya, itu rahsia dalam kita kata la ilaha illallah, dia masuk 20 dalam tu. Ya, dia masuk secara dimniyah, terkandung. Ya, sebab kita tahu tiada bersifat ketuhanan, tu kita faham. Bila masuk Tuhan tu dua benda dia. Ya, berhajat terikat segala dengan dia dan dia tidak terikat dengan lain. Itulah kehebatan Allah Ta'ala, dia tidak terikat, bahkan dia yang mengikat. Dia tidak berhajat, bahkan dia tempat berhajat. Ya, dia memandang keterikatan makhluk dengan Tuhan itu adalah suntikan zikir yang paling besar itu. Kita rasa kita terikat dengan dia, keterikatan makhluk. Ya, sampai peringkat dia akan rasa gerak geri dia semua dari Allah. Ya, termasuk dalam hadis sahih. La yazal abdu yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sama allazi asma'u bih. Ya, sentiasalah hamba itu mendamping diri dengan aku. Mengikut Syekh Syafi'i yang masuk amalan sunat di sini banyak. Setengah daripada ini adalah amalut tariqah allati tattasilu sanaduha ila Rasulillah SAW. Amalan tariqah dia ada sanad sampai Rasulullah SAW. Termasuk amalan dipanggil nawafil yang membentuk rohani seseorang supaya dia cepat kenal Tuhan. Bila dia kenal sampai peringkat dipadamkan pandangan dia, ya, dia memandang betul-betul syuhud akan kewujudan Tuhan yang Maha Besar, maka tenggelam kewujudan makhluk. Ketika dia panggil apa? Fana, lebur. Ya, al-sailu fil la yakun ila ba'dal fana. Berjalan Tuhan dia tak akan berlaku melainkan leburkan pandangan kita, lenyap sap, betul kena buka. Bila dibuka dia rasa dari Tuhan semua. Dia berjalan, dia bercakap. Ketiga itu Pak Iza Ahbab tu, bila aku kasih akan dia, kuntu sam'ah, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku. Selagi kita bercakap, kita rasa kita lagi, ya, kita semayang, kita rasa kita lagi, orang tu jauh lagi tuan, jauh. Ya, kalau kita semayang, kita angkat dia takbir, lebih-lebih sampai wajah tu. Kalau tak menghadap juga habis. Wajah tu mana aku hadapkan zahir dan batin kepada-Mu ya Allah. Kalau kita lagi ingat benda lain, tuan jawab kazab, tak bohong kau tuan. Ya. Jadi sembahyang sebenar-benar ni adalah mi'raj. Salat, as-salam mi'rajul mu'min. Apa makna mi'raj? Naik urujul qalbi ila Allah. Bila urujul qalbi, hati kita naik ke hadrat alam ma'rifat, memandang dia syuhud, maka itu dipanggil alamil malakut atau dipanggil alamul ghaib. Jasad di sini rohani dia muta'alaq dengan Allah Ta'ala, baru dia lepas daripada sifat-sifat kotor. Ya, dia berlazat dengan Tuhan. Kalau tidak, dia tak naik, maka dia dengan orang. Mulut sembahyang tunjuk ke orang, rasa dia hebat, kata habislah jawabnya, terbagai. Ya, itu pentingnya makrifat dipertingkatkan dari seperingkat ke peringkat untuk memberi dia menuju kepada tauhid yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata setengah, banyak lagi yang lain, maka itulah 20 sifat mengikut Maturidiyah. Ada Asy'ariyah di ke-13. Apa sebab dia, macam mana tempat khilaf, akan dibahas di belakang ni lah. Pertama, wujudun artinya ada. Semua qal wujud wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi. Allahumma ighfir lana ya Allah nasna. Fa inna khairan kullahu bi anta bi alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Rabb.